Oke, hai guys. Malam ini saya mau share berkaitan dengan perjalanan pulang saya dari Tanjung Malim ke KLIA ke Bandaraya Miri. Oke, ramai yang tanyalah macam mana cara ataupun prosedur balik. Oke, first benda yang pertama, masa saya balik hari itu, tiga 13 hari bulan saya punya flight 13 hari bulan March. 13 March saya fly ke Miri, Sarawak. Okey, pertama sekali apa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama swab test lah. Okey, kita menjalankan swab test. Kalau untuk balik ke Sarawak kena ambil RT-PCR. Lepas kita dapat negatif kan swab test, so minta permit di balai polis yang berdekatan. Macam kalau saya di balai polis Tanjung Malim lah. Okey, lepas daripada tu, pergi ke balai polis mesti ada 2 salinan lah. Kita punya permit tu semua 2 salinan, macam kertas permit tu 2 salinan. Lepas tu result swab test negatif 2 salinan. Macam kalau misal kata saya hari tu perlu ada boarding pass, so saya perlu print 2 salinan, semua 2 salinan. Okey, lepas semua ada bukti yang cukup, barulah polis akan cop untuk meluluskan perjalanan kita pulang. Okey, seterusnya perjalanan ke KLIA. Okey, hari tu saya dan kawan saya ambil train lah, ETS. Masa tu ada 2 perjalanan kalau tidak silap saya, di awal pagi dan di tengah hari, petang macam tu lah, kira macam tu. So kami ambil train awal pagi. Maksudnya kami kena bergerak dari Tanjung Malim dalam jam 6 macam tu lah, kalau pagi sebab mau kerja flight kan. So ke KL Central kami guna bus ke KLIA. So perjalanan semua baik-baik saja. Lepas tu di KL Central pun tak ramai orang, kiranya macam okey lah kan, tak ramai orang, tak terlalu sesak semua. Okey, sampai di KLIA, macam saya hari tu drop baggage kan, dia dulu di paling tepi belah KFC tu kan, selalunya. Tapi sekarang dia buka 2 kaunter. Masa saya hari itulah 2 kaunter. So drop baggage di mana kaunter yang dia itulah kena alert lah. Macam kalau saya hari itu saya drop baggage, bila kaunter dia cakap dia akan beritahu lah gate untuk drop baggage ni sudah buka, dia akan beritahu, kena alert lah macam tu. So ya, seperti yang kita ketahui, musim corona memang dia punya prosedur semua sangat ketat. Lepas tu masa saya drop baggage hari tu pun ramai jugalah queue kan. So kalau boleh buka saja drop baggage tu, terus ambil inisiatif untuk terus berbaris lah supaya tidak terlambat ataupun miss flight. Okey, lepas drop baggage semua, di counter tu memang orang petugas tu akan tanya, kalau di Sarawak, enter Sarawak approve ke tidak, dah isi e-health ke, e-health declaration dah ke belum. Okey, bersangkut paut dengan enter Sarawak dan e-health tu. Okey, kalau enter Sarawak, selagi kamu belum kena approve, selagi tu kamu tak boleh lepas, macam tu lah. So kalau e-health pula, kamu boleh isi selepas saja kamu sampai ke airport, dah sudah ada boarding pass semua, boleh isi sudah, sebab dia valid 12 jam sahaja. Kamu tak boleh isi terlalu awal kalau untuk e-health. Kalau enter Sarawak bolehlah awal sikit boleh. So kamu kena tunggu Sarawak Register tu kena approve dulu kamu punya
enter Sarawak itulah. Kalau approve barulah kamu boleh masuk Sarawak ataupun kamu boleh proceed untuk yang seterusnya. Oke. Setakat ni kita sudah sampai di counter kan, counter. Lepas tu turun, cek di bahagian immigration seperti biasalah, cek dan sebagainya. Lepas tu tunggulah jam berapa flight semua. Oke. Lepas semuanya settle sudah, tunggu dan flight sudah kan, sesampainya di Sarawak. Oke, dalam flight tu dia orang takkan biarkan kamu drop semua sekaligus untuk berdiri ataupun sekaligus untuk ambil bag dan semuanya, tidak. So dia orang akan bagi satu persatu. Contoh kan untuk line ni dulu berdiri dan ambil bag satu persatu sampai ke belakang. So jangan risau, tetap terjaga juga dia punya SOP. Mask pun kena pakai every time. Every time. Lepas tu kan selalu sanitize lah tangan tu. Okey, sampainya di saya sampai di Bandaraya Miri, airport Miri. Kami queue lah. Dia orang akan bagi macam siapa Sarawakian, dia orang akan bagi satu grup. Siapa yang bukan Sarawakian satu grup. Okey, kalau saya memandangkan saya Sarawakian, saya di bahagian yang Sarawakian lah. Okey, di situ dia orang akan cek suhu juga. Dia orang akan cek semuanya untuk memastikan kamu sampai di Sarawak dalam keadaan yang okey lah, macam tu, tidak demam, tidak bergejala dan sebagainya. Okey. Sesampainya tu, okey, di airport tu kami kena jumpa KKM kalau tidak silap saya. Dia orang tanyalah dia orang tu yang bagi quarantine order, tak silap saya masa itulah. Lepas tu dia orang akan bagi semua. Lepas tu ada order untuk kamu quarantine, kamu turun seperti biasa, turun yang biasa sudah di airport Miri, turun. Lepas tu ambil bag, lepas tu jumpa APM. Okey, APM tu dia akan pakaikan kita tag pula yang kita scan tag every jam 8 hingga 10 pagi, jam 8 hingga 10 malam. Dia orang akan brief kita lah di situ. Dia orang akan ikat gelang tu. Dia orang akan ikat gelang tu. Lepas daripada tu baru kita keluar. Sejak dari tu di situ kita akan kumpul sekali lagi. Macam kami hari tu kami kena kuarantin di hotel. Macam saya di Mega. Okey, lepas tu dia orang akan bagilah macam quarantine center di mana, start quarantine di mana, bila macam itulah. Okey, sesampainya settle semua sudah kan. So kami diarahkan untuk masuk ke bas. Semualah yang kena quarantine tu masuk ke bas. Lepas masuk bas, polis akan escort jugalah. Semuanya berprotokol juga, jangan risau. Sampai di hotel, macam saya hari itu sampai di Hotel Mega, dia orang akan bagi nombor bilik, dia orang akan minta IC dan sebagainya, kita punya details. Lepas tu dia orang akan bagi satu borang lah, macam tu dia orang suruh kita isi. Kita ikut je apa yang dia orang suruh isi semua. Okey. Lepas daripada tu kita isi semua. Okey, dia orang akan bagi nombor bilik lah. Okey, bagi nombor bilik dan kita bergerak ke bilik masing-masing begitu, bawa semua. Lepas tu berkaitan dengan swab test, jangan risau. Dia orang akan swab kita hari ketiga dengan hari ke-10. Okey, result swab test kita pun akan keluar di SMS dan kita boleh cek di MySejahtera. So to be honest, dia punya SOP, dia punya protokol masa balik itu sangat terjaga. Ya, sangat terjaga. Lepas tu kita tidak dibenarkan untuk keluar dari tempat kuarantin gitu sesuka hati. Okey, berkaitan dengan kita punya makanan, dia orang akan bagi kita makanan juga, jangan risau. Cukup juga makan, jangan risau.
kita bagi barang keluar daripada tempat kuarantin kita tuh tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. So kalau macam family anda semua mau bagi barang dari luar ke dalam boleh, tinggal bagi nomor bilik dan sebagainya lah. Diorang tak boleh naik masuk dan jumpa kita, tak boleh. Oke, sehabisnya 14 hari kuarantin, oke, hari itu kami kena potong gelang tuh di Indo Stadium, di Indo Stadium. So potong gelang semua, dapat ambil kita punya quarantine order sudah tamat, macam itulah, release order sudah tamat, kita boleh keluar sudah, semua di Indo Stadium. So kita kena ambil APM juga yang potong kita punya gelang, ambil video lah untuk bukti kod ada orang minta video nanti. Oke, itu sahaja saya punya journey quarantine sepanjang 14 hari di Sarawak. Semoga bermanfaat lah bagi yang masih belum sampai di bumi Kenyalang ya. Seramai yang tanya macam mana perjalanan pulang. Oke, yang saya bagi tahu tadi itu dari sudut pandang saya ataupun pengalaman saya balik lah. Mungkin ada banyak pengalaman yang setiap orang dia balik mungkin banyak yang berbeza lah cara dia dan sebagainya. Tapi yang saya share ni adalah dari sudut saya sendirilah, macam mana perjalanan saya pulang dan sebagainya. Harap bermanfaat. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.